Pakaian tradisional Melayu terbagi kepada baju Melayu dan baju kurung. Baju Melayu bermula sekitar 700 tahun dahulu, sewaktu zaman Kesultanan Melaka iaitu di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Shah, yang kaya dengan falsafah dalam berbusana. Pada ketika itu, Sultan menghendaki orang Melayu mempunyai penampilan khusus bagi golongan kerabat dan golongan bangsawan untuk dipakai sewaktu menghadap Sultan dan Permaisuri. Pada zaman itu, Melaka dikenali sebagai pusat perdagangan yang hebat. Oleh itu, Baginda menitahkan satu larangan berpakaian kepada orang Melayu, iaitu dilarang memakai pakaian cara atas angin seperti pakaian Arab, India dan Eropah, dan dilarang mengikut cara bawah angin iaitu China dan Kemboja. Perkara tersebut diwujudkan bertujuan untuk orang Melayu mempunyai penampilan jati diri yang hebat. Pada zaman Sultan Mansur Shah, Baginda menetapkan supaya lengan dan seluar dipanjangkan hingga ke pergelangan tangan dan kaki supaya nampak lebih sopan. Bagi sejarah baju kurung, bermula pada sebelum kurun ke-20, wanita Melayu hanya memakai kain kemban sahaja. Setelah kedatangan Islam, mereka mula memakai baju kurung yang sopan. Baju kurung lazimnya diketahui sebagai sejenis baju longgar yang labuh, kadang-kadang hingga ke lutut, dan dipandangkan dengan kain panjang yang berlipat tepi. Baju tersebut meliputi seluruh tubuh, memperlihatkan wajah dan tangan sahaja. Dilihat sebagai mematuhi peraturan pakaian Islam. Baju kurung mengambil istilah daripada perkataan kurung, iaitu membawa erti mengurung atau menutup anggota tubuh. Kaedah ini menepati konsep pakaian cara Melayu setelah kedatangan agama Islam. Baju kurung juga dikenali sebagai baju yang selesa dan longgar labuh atau panjang. Pemakaian baju kurung adalah simbol kesopanan dan kesatuan orang Melayu. Baju kurung boleh dipandangkan dengan kain tradisional seperti songket atau batik, digandingkan dengan kain selendang atau tudung kepala. Orang Melayu mempunyai corak kain dan baju yang unik dengan simbol khas dan terdapat pelbagai jenis pakaian tradisional Melayu di Malaysia. Yang pertama, baju kebaya. Baju kebaya adalah pakaian tradisional yang dipakai oleh wanita di Asia Tenggara, yang terdapat dalam pelbagai jenis seperti kebaya Riau Pahang, kebaya Nyonya, kebarong, kebaya songket dan kebaya lengan panjang. Baju ini diperbuat daripada kain kasar dan sering dipadankan dengan pakaian tradisional seperti sarung, batik atau songket dengan motif berwarna-warni. Istilah kebaya berasal dari perkataan Arab kaba yang membawa maksud pakaian dan diperkenalkan oleh Portugis ketika mereka tiba di Asia Tenggara. Walaupun asal-usul sejarahnya, baju kebaya tetap sangat popular di kalangan wanita hari ini. Kedua, baju kurung. Baju kurung ialah pakaian tradisional wanita di Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand dan Indonesia dan dianggap sebagai pakaian rasmi mereka. Terdapat 6 variasi baju kurung yang berbeza. Yang pertama, baju kurung cekak musang. Ia mempunyai kolor selebar 1 jari dan menegak dengan bukaan berbutang dan panjang. Gaya ini dianggap telah dipengaruhi oleh fashion India dan China. Yang kedua, baju kurung Teluk Belaka, yang juga dikenali sebagai baju kurung Johor, yang mula diperkenalkan pada zaman pemerintahan Sultan Abu Bakar. Pakaian ini direka untuk mencapai bawah lutut dan mempunyai alas leher yang licin tanpa longgar. Pelbagai bentuk sulaman seperti mata lalat, tulang belut dan insang pari dipadankan pada bahagian leher. Sultan memperkenalkan pakaian ini apabila baginda berpindah dari Teluk Belaga, Singapura ke Tanjung Puteri yang kini dikenali sebagai Johor Bahru pada tahun 1866. Ketiga, baju kurung tradisional. Baju kurung tradisional ialah baju longgar paras lutut dan dipadankan dengan kain panjang yang diikat di bahagian tepi. Ia direka untuk menutup muka dan tangan sahaja mengikut syariat Islam. Baju kurung dipadankan dengan baik dengan fabrik tradisional seperti songket dan batik dan ia boleh dipakai pada pelbagai majlis termasuk pakaian harian acara rasmi, perkahwinan dan lawatan ke istana untuk mempamerkan kesopanan dalam pakaian seseorang. Yang keempat, baju kurung versi moden, yang merupakan pilihan wanita yang lebih sederhana
dan nyaman dibandingkan dengan versi tradisional. Meski memiliki desain yang sama, versi moden terlihat lebih menarik dengan pola dan warna yang lebih baik dan banyak diminati kalangan wanita kerana membuat mereka terlihat lebih ramping. Seterusnya, pakaian tradisional bagi kaum lelaki Melayu ialah baju Melayu. Baju Melayu merupakan kemeja longgar yang dipakai dengan seluar panjang. Pakaian ini selalunya dipadankan dengan kain samping yang diikat di bahagian pinggang dan bersongkok. Kedua adalah baju Melayu Cekak Musa. Baju Melayu Cekak Musa menjadi pakaian adat dan perayaan lelaki di Pulau Pinang. Baju dan seluar lazimnya dibuat sedondon dari fabrik berwarna tanpa corak atau tidak berstruktur seperti kain satin atau sutera. Pada hari ini, potongan baju Melayu Cekak Musang telah diubah bentuknya agar kelihatan lebih kemas ketika dikayakan. Yang ketiga ialah baju Melayu Teluk Belanga. Baju Melayu Teluk Belanga menjadi pakaian tradisi dari Johor sejak dahulu lagi. Pakaian ini mula diperkenalkan semasa pemerintahan almarhum Sultan Abu Bakar ketika baginda bersemayam di Teluk Belanga, Singapura. Pakaian ini dilengkapkan lagi dengan kain samping, songket atau kain tenun corak jalur berdiri, melintang atau tapak catur. Baju Melayu Teluk Belanga dipadankan dengan songkok sebagai pakaian untuk menutup kepala. Baju Melayu Teluk Belanga juga menjadi pakaian untuk menari zapin dan lain-lain tarian hingga ke hari ini. Akhir sekali adalah tanjak. Tanjak dan samping menjadi sebahagian daripada kelengkapan pakaian tradisional lelaki Melayu yang masih kekal sehingga ke hari ini. Istilah tanjak, setanjak, tengkolok dan destar adalah sinonim menerangkan mengenai hiasan kepala yang digunakan oleh kaum lelaki. Terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahawa tanjak, tengkolok dan destar adalah sama, cuma panggilannya mengikut tempat di mana ia diguna pakai. Masyarakat pelbagai etnik terhadap perpaduan yang dipupuk melalui pakaian tradisional masyarakat Melayu. Peranan pakaian tradisional Melayu adalah lambang kebangsaan negara. Pakaian tradisional Melayu membantu negara menggalakkan perpaduan kaum di Malaysia. Setiap kaum mempunyai pakaian tradisional yang unik dan berbeza. Rakyat Malaysia yang memakai pakaian tradisional Melayu melambangkan identiti mereka sebagai Melayu. Apabila kaum lain seperti Cina atau India memakai pakaian tradisional Melayu, ia juga bermakna adat dan budaya Melayu diterima oleh kaum lain. Selain itu, pakaian tradisional Melayu ini berperanan sebagai satu medium bagi memupuk perpaduan antara etnik di Malaysia kerana ia merupakan satu perhargaan antara satu kaum etnik dengan kaum etnik yang lain. Penerimaan dan pemahaman budaya lain dapat mengeratkan hubungan antara kaum. Selain itu, penerimaan adat rasam ini juga mewujudkan sikap saling menghormati dan menggalakkan perpaduan kaum di Malaysia. Oleh yang demikian, pakaian tradisional tidak lagi dianggap sebagai pakaian kaum tertentu tetapi turut dipakai oleh kaum lain selagi tidak mencemarkan atau salah di sisi agama. Akhir sekali, sekiranya pakaian tradisional Melayu dilupakan, kita akan kehilangan warisan Melayu yang telah diperkenalkan sejak dari zaman dahulu kala lagi. Jadi, kami menyimpulkan bahawa sememangnya wajar bagi kaum Melayu dan bukan Melayu untuk memakai pakaian tradisional Melayu bagi memupuk perpaduan antara etnik di Malaysia. Seterusnya, mari kita beralih pula kepada pengaruh Islam dalam pakaian tradisional Melayu. Islam telah mula bertapak di tanah Melayu seawal tahun 1303 iaitu 702 Hijrah di mana telah dijumpai batu bersurat pada tahun 1887 di Kuala Berang, Terengganu. Umumnya, cara berpakaian dalam Islam menuntut umatnya yang telah balik untuk menutup aurat. Beberapa panduan yang perlu diikuti adalah seperti menutup aurat iaitu dari bahagian pusat hingga pelutut bagi seorang lelaki dan keseluruhan anggota badan kecuali kedua tapak tangan dan muka bagi perempuan. Pakaian tersebut juga mestilah tidak mengikuti bentuk badan, tidak menyerupai orang kafir dan juga mestilah tidak dibuat daripada kain yang nipis sehingga boleh menampakkan bayang dan kulit. Pakaian tersebut mestilah juga tidak menyerupai seorang lelaki bagi seorang wanita dan juga ia mestilah tidak menyerupai seorang wanita bagi lelaki. Pakaian tersebut juga mestilah tidak boleh memperlihatkan perhiasan diri kepada bukan muhrim.
Pakaian tradisional yang dipakai oleh orang Melayu mempunyai gaya yang berbeza bagi lelaki dan wanita. Pakaian tersebut pada asalnya dibuat mengikut peraturan orang Islam dan menjaga maruah seseorang. Ia juga mempunyai reka bentuk yang memudahkan untuk melakukan aktiviti keagamaan. Melalui analisa yang telah dilakukan, sememangnya baju kurung tradisional yang dipakai oleh orang Melayu adalah hampir kepada pakaian yang dianjurkan oleh Islam. Konsep pakaian tersebut yang menyebut kurung sebagai mengurung atau melindungi pemakai daripada aib dan malu. Walaupun kaedah menutup kepala menggunakan kelubung atau kain selendang tidak sempurna seperti yang dikehendaki oleh Islam, tudung telah dijadikan sebahagian daripada struktur tradisi pakaian Melayu bagi menutup aurat. Sesuai dengan ungkapan Melayu Riau yang berbunyi, kibar berkibar ditiup angin, tidak sempit menyampul nangka. Aib tertutup, malu tersimpan, sesuai adat dengan syarak, yang bermaksud potongan pakaian tersebut tidak sendat, malah longgar yang berpadanan dan mengikut hukum syarak. Rumusan yang dapat digariskan di sini adalah baju kurung yang asal sememangnya direka dan digaya mengikut tata cara pakaian Melayu yang berteraskan hukum Islam. Pakaian tersebut, baik lelaki maupun perempuan, mampu menghindari eksploitasi bentuk badan dan bertujuan melindungi maruah yang memakai pakaian tersebut. Ia juga dibentuk supaya dapat memudahkan mengerjakan ibadah seperti solat dan sebagainya. Ini dibuktikan melalui potongan-potongan badan, lengan dan bukaan kaki seluar yang luas dan longgar. Bagaimanapun, oleh kerana kefahaman yang sedikit tentang asal-usul dan adab mengenakan baju kurung, maka rekaan-rekaan baru yang diinspirasikan daripada baju kurung tradisional telah diubah sifatnya mengikut selera pakaian moden.